wabarakatuh. Nama saya Nur Rashidah binti Muhammad, nombor wajib 278560. Muqaddimah. Al-Islam كأسلوب شامل للحياة الدين. إيمان، أخلاق، إبادة، مجتمع أمة. العوامل الاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية والفلسفية وحلم الجوع. Islam sebagai agama cara hidup yang syumul atau menyeluruh dan meliputi seluruh aspek dan kehidupan manusia yang mencakupi persoalan akidah, ibadat, akhlak hinggalah kepada urusan kemasyarakatan dan kenegaraan yang merangkumi faktor ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Menggambarkan bahawa Islam membawa ajaran yang meliputi sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Kesyumulan Islam bukan sekadar agama yang dihayati dan dipraktikkan, tapi setiap urusan kehidupan mestilah diserasikan dengan Islam. Al-idaratu al-qaimatu ala ta'alimnya islamiyyatu muhimmatun lilghayati li'annaha yumkinu an takhluqu mawqafa adilan wa sadiqan wala tusamma wala tasi'u istikhdamu as-sultati fil umuri al-idariyatu mimma yaj'alu iqtisadu al-bilad aqwa. يلعب نظام المشرف دورا مهما في الحياة وكمسلمين يريدون الاتباع للعملية المشرفية التي تسترشد بشريعة الدينية. Daripada sudut ekonomi, Islam telah memberi panduan dalam pelaksanaan pentadbiran ekonomi yang selaras dengan syariat. Pentingnya pentadbiran yang berlandaskan ajaran Islam kerana dapat mewujudkan sikap adil dan jujur serta tidak menyalahgunakan kuasa dalam urusan pentadbiran, seterusnya menjadikan ekonomi negara semakin mantap. Sistem perbankan memainkan peranan penting dalam kehidupan dan sebagai umat Islam, dan sudah tentu kita menginginkan operasi perbankan yang berpandukan syariat agama. Kumpulan kami akan membincangkan tentang kad kredit Islam, iaitu salah satu produk yang disediakan dalam sistem perbankan kewangan Islam dengan lebih terperinci. Bitaqatil ittimani hiya naw'un min bitaqati difa'u allati yatimmu isdaruha lil mustahlik hamluhu litamkinihi min daf'u saman as-sil'a wal khadamat bina ala muwafaqatu hamilu al-bitaqati ala jihatu isdaruha al-bitaqati lidaf'u mublighan mali madfu'u lahu ma'a rusumu idafiyatu ukhra mutafaku alaiha. Pertama, tashilatu istikhdamu bitaqati ittimani allati tuhafizu ala syariati islamiyyati wala taqtasiru ala mustahlikina muslimina faqat. Kedua, fi irtifa'u at-talibu ala nitaqu wasi'un fi tis'atun asharan rab'atun asharan tamma istikhdamu bitaqati ittimani kabadilul istikhdami asyayikat allati kanat mahdudatan lil ghayatu fi zalik al-waqtu wa kanat amaliyatu muq'adat. Berdasarkan takrif ini,
Berdasarkan tarikh kad kredit adalah sejenis kad pembayaran yang dikeluarkan kepada pengguna iaitu pemegang untuk membolehkan mereka membayar barang-barang dan perkhidmatan berdasarkan perjanjian si pemegang kad kepada pengeluar kad untuk membayar sejumlah wang yang dibayar kepadanya dengan caj tambahan lain yang dipersetujui. Kad kredit adalah sejenis kad pembayaran yang dikeluarkan kepada pengguna iaitu pemegang untuk membolehkan mereka membayar barang-barang dan perkhidmatan berdasarkan perjanjian si pemegang kad kepada pengeluar kad untuk membayar sejumlah wang yang dibayar kepadanya dengan caj tambahan lain yang dipersetujui. Secara ringkasnya, pada awal kewujudan produk ini di awal kurun ke-20 iaitu tahun 1914, kad kredit digunakan sebagai alternatif daripada menggunakan cek yang pada waktu itu sangat terhad dan prosesnya sangat merumitkan. Sehingga pada tahun 1970-an, pengeluaran kad kredit digunakan secara meluas dan mendapat permintaan tinggi setelah mengalami beberapa proses inovasi dan penambahbaikan dan masih digunakan sehingga ke hari ini. Dalam sistem perbankan kewangan seluruh dunia, pada hari ini dapat dilihat berbagai jenis kad dan kesemuanya memberi kemudahan dan manfaat kepada pengguna. Daripada surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Ayat 275 surah Al-Baqarah. Dan ayat Al-Baqarah ayat 279. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maksudnya berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, maksudnya Allah SWT telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Dan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang bermaksud, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah menjauhi riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya akibat kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah modal asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Ayat ini jelas menunjukkan pengharaman riba dan Islam menegah unsur ini dilaksanakan dalam operasi kewangan serta tidak ada percanggahan pendapat dalam kalangan ulama. Berdasarkan hadis sahih Muslim dalam kitab Al-Musaqat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang dan jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang dan jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhah yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Dan barang siapa yang menjaga perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Jadi hadis ini dia menerangkan bahawa perkara halal dan haram sentiasa ada dekat dengan tindakan yang kita lakukan dan seseorang Muslim itu tidak mampu lari darinya. Dan setiap Muslim diwajibkan untuk menjaga kemuliaan agamanya dengan melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram, kerana ianya adalah suatu amalan, adalah suatu suruhan Allah SWT dan wajib dipatuhi. Jadi perkara yang mengandungi kesamaran di mana sudutnya belum jelas tentang hal dan haram mestilah kita tinggalkan. Dan ini dikenali sebagai syubhah, yang mana perkara itu jika dilakukan mungkin boleh dijatuhi mungkin
hukum dia berjatuh hukum haram. Jadi hadis ini jelas menerangkan tentang perkara halal dan haram dan menjadi rujukan kepada semua jenis hukum dalam kehidupan manusia agar tindakan manusia itu diserasikan dengan hukum yang digariskan oleh Islam. Jadi jika kita melihat skop halal dan haram dalam Islam bukan sahaja tertumpu kepada makanan sahaja, malah ia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Barang gunaan, ekonomi dan sistem kewangan juga harus berlandaskan skop halal yang digariskan oleh syariat Islam. Jadi oleh sebab itu, penggunaan kad kredit Islam dianggap halal dan boleh menggunakannya selagi mana tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan dan tiada nas atau dalil yang menunjukkan bahawa ianya adalah haram. Jadi secara keseluruhannya, kewujudan produk kad kredit Islam hendaklah tidak terkeluar daripada ketentuan syarak Islam. Nama saya Nik Nur Aida binti Nik Kamarudin, nombor matrik 263194, dan saya akan sambung kepada rukun atau syarat. Taqdamu bitaqati al-i'timani al-islamiyah atau al-ma'rufa biismi bitaqati al-i'timani ay fi Malaysia. Al-khiyar lil-muslim lil-husul ala al-raha fi istikhdam bitaqati al-i'timani ma'a al-hafazi ala al-syari'ah al-islamiyah. Maksudnya, kad kredit Islamik ataupun lebih dikenali sebagai kad kredit I di Malaysia ini menawarkan pilihan untuk golongan Muslim untuk mendapatkan kemudahan penggunaan kad kredit sambil mengekalkan kepada syariat Islam. Raqais Aqad BBA hiya nafsi raqais ittafaqiyah al-bai'i والشرائع لأنها إحدى أدوات التمويل في الصرافة والتمويل الإسلامي الاستناد إلى المعاملات التجارية لأركان عقد BBA وهي الأول طرفان متعاقدان البيع الممول والمشتري العميل. الثاني الممتلكات الأصول أو السلع المرهونة وثمن التمول. الثالث صراحة العقد الإجابة وقبول. Maksudnya, rukun BBA, rukun akad BBA adalah sama seperti rukun akad jual beli kerana ia adalah salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan dan kewangan Islam yang berasaskan kepada transaksi jual beli rukun akad BBA, iaitu dua pihak yang berakad, penjual, pembiaya ataupun pembeli. Yang kedua, harta ataupun aset ataupun barangan yang diakadkan dan harga pembiayaan. Dan yang ketiga, sirah akad, iaitu ijab dan kabul. Al-mahur al-awwal al-mamulin wal-umala. Al-rakizah al-ula li'aqad BBA hiya al-ba'i al-ma'ruf biismi al-mamul wal-mushtari al-ma'rufi biismi al-amil. Maksudnya, rukun pertama dalam BBA ialah penjual yang dikenali sebagai pembiaya dan pembeli yang dikenali sebagai pelanggan. Hadza al-aqd sayatsarraf al-mamul li syara'i al-sala'i aw al-mamtalakati al-usul التي يطلبها العميل من المورد أو البائع. Dalam akad ini, pembiaya akan bertindak membelikan barangan ataupun harta aset yang dikenali oleh pelanggan daripada pembekal ataupun vendor.
سيقول الممول بعد ذلك ببيع الأصل للعامل باستخدام سعر أعلى بعد إدخال معدل ربح معين متفق عليه ويتم دفع السعر بشكل مؤجل. Kemudian, pembiaya akan menjualkan aset tersebut kepada pelanggan dengan menggunakan harga yang lebih setelah dimasukkan kadar keuntungan tertentu yang dipersetujui dan harga tersebut dibayar secara tangguh. Al-fuqaha an yakunu min ashabi al-aqal wa zakai mimman balaghu kama yajib adama idrajahum fil al-majmu'ah allati ta'biru aghbiyai safiyah wal atfal ghairi al-ma'qulun wal ashkhasi alladhina yamna'una mahjura alaihi min mumarasa al-a'mali at-tajariyah wafaqa lil syariah. Maksudnya, para fuqaha menetapkan bahawa mereka hendaklah terdiri daripada orang yang waras akal fikirannya, berakal dan cerdik yang telah mencapai umur baligh. Mereka juga hendaklah tidak termasuk ke dalam golongan yang dianggap bodoh, safih, kanak-kanak yang belum berakal dan juga orang yang disekat iaitu mahjur alaih daripada menjalankan urus niaga oleh syarak. La yasih aqad at-tafli iza lam yakun mumayyiz likun fi al-madrasah asy-syafi'iyyah la yasih aqad at-tafali al-mumayyiz illa bi'izni waliyah. وفي هذه الحالة هناك أربعة فآتي باطلة عقدها وهم المجنون وحتى العبيد المكفوفون والأطفال المميزون. Maksudnya, bagi kanak-kanak tidak sah akadnya jika dia belum mumayyiz. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i, kanak-kanak mumayyiz tidak sah akadnya kecuali dengan izin daripada walinya. Dalam kes ini terdapat 4 kategori orang yang tidak sah akadnya, iaitu orang gila, hamba sekalipun mukallaf, orang buta dan kanak-kanak sekalipun sudah mumayyiz. Al-mahur as-sani as'ari al-aqarati wat-tamwil. Rukun kedua iaitu harta dan harga pembiayaan. Al-mumtalaqati au al-usul fi au al-usul wal as'ari syai'ani yajibu zakarahuma fi al-aqad. Harta atau aset dan harga adalah dua perkara yang mesti dinyatakan dalam sesuatu akad. Al-malikiyah hiya asy-syai' alladhi yabi'ahu al-mamul wa thamman huwa al-'aidi alladhi yajibu 'ala al-'amil dafa'ahu. Harta adalah perkara yang dijual oleh pembiaya dan harga ialah balasan yang mesti ditunaikan oleh pelanggan. Yashtarat fi al-aqari mahal al-aqad an yakunu tahiran wa nazifa tabaqa lil syari'ah at-tahirah fi juharaha wa halaha fi qanunaha. Harta yang menjadi subjek akad disyaratkan suci dan bersih menurut syarak, iaitu bersih pada zatnya dan halal pada hukumnya. La yajuzu an ya'malu fi syai'i ghairi nazifi kal kahul wal jifi wal ghinazi
والغنازير والكلاب والجناس ونحو ذلك. وفي هذا السداد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله نهى عن بيع وشراء الخمر والجيف والخنازير والأصنام. يجب أن يتكون العقار المرهون أيضا ممنوع البضائع التي تفيد سيارة المملوكة بالكمامل للممول، والتي يمكن تسليمها ومعرفة من قبل الأطراف المتعاقدة. Tidak boleh melakukan urus niaga pada sesuatu yang najis seperti arak, bangkai, khinzir, anjing, barangan yang terkena najis dan sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai khinzir dan patung berhala. Harta yang diakadkan itu juga hendaklah terdiri daripada jenis barangnya yang bermanfaat menurut syarak, milik penuh pembiaya, boleh diserahkan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Ar-rukun as-salis as-sighah ijabah wa qabul. Makna kalimah sighah hiya kalimataini min ittifaqi al-bai'i wa syara' baina al-mamul wal amil. Maksud sighah ialah dua lafaz akad perjanjian jual beli yang diucapkan oleh pembiaya dan pelanggan. Al-ijab huwa biyani al-aqad al-muqaddam min qabul al-mamul, wa qabul huwa bayani al-aqad allazi a'dahu al-amil. Ijab ialah lafaz pernyataan untuk berakad yang diucapkan oleh pembiaya, dan qabul ialah lafaz pernyataan untuk berakad yang diucapkan oleh pelanggan. Min baina kalimati al-mawafiqah kamalun an al-mamul qala fi aqadah abi'a hadhihi as-sirati bima bilagha 20,000 ringgit Malaysia watam ta'jila ad-dafa. Antara lafaz ijab ialah seperti pembiaya mengucapkan akadnya. Saya jual kereta ini dengan harga 20,000 ringgit Malaysia yang bayarannya secara tangguh. Summa yang baru al-amil an mawafaqatahu biqaulahu ala sabili al-mazali. Ishtaraiti hadhihi asirah bimubaligh 20 alif ringgit al-Malaysia wa tam ta'jilu ad-dafa. Kemudian pelanggan akan melafazkan qabulnya dengan katanya, umpama, saya membeli kereta ini dengan harga 20,000 ringgit Malaysia yang bayarannya secara tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nik Syamil Akmal bin Muhammad Fuad. At-tatbi' al-ma'asirah li bataqata al-itmam al-islamiyah al-mutawafiqah ma'a syari'ah. Yajibu an تلتزم بطاقة الإتمان الإسلامية بالشريعة الإسلامية كما أنها خالية من أي نشاط يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأهم الفرق بين البطاقة الإتمان الإسلامية وبطاقة الإتمان التقليدية هو حظر الحصول على غرر والربا. لا توجد الرسوم مضاعفة لبطاقة الإتمان الإسلامية لأن الرسوم المفرطة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. كما أن بطاقة الإتمان الإسلامية لديها نظام
تصفية لضمان أن بطاقة الائتمان لن تستخدم إلا لإجراء المعاملات الحلال وتكون قادرة على تجنب المعاملات غير القانونية. Okey. Aplikasi kontemporari kad kredit Islam. Yang pertama, aplikasi yang digunakan oleh kad kredit Islam adalah mematuhi syariah. Kad kredit Islami ini harus mematuhi syariah Islam dan juga bebas daripada sebarang aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang Islam. Perbezaan yang paling utama yang berada dalam kad kredit Islam dan konvensional adalah larangan daripada mempunyai gharar dan juga riba. Okey, bermakna kad kredit Islamik ni bebas daripada gharar dan riba. Di manakala konvensional ni kedua-duanya adalah gharar dan riba ni, dan itu tidak baiklah kepada kita, terutamanya umat Islam. Gharar itu apa? Gharar itu bermaksud sesuatu yang berlebihan, manakala riba adalah mengenakan faedah kepada penggunanya. Kad kredit Islam juga tidak mempunyai cas compound kerana cas yang berlebihan adalah dilarang di bawah undang-undang Islam. Okay, kad kredit Islamik juga dia mempunyai sistem penapisan untuk memastikan bahawa kad kredit ni hanya digunakan untuk melakukan urus niaga yang halal sahaja. Dan dapat menghindarkan daripada urus niaga yang haram. Okey. Maknanya kad kredit Islam ni dia tidak boleh digunakan untuk melakukan sesuatu yang haram, seperti membeli alkohol untuk perjudian dan aktiviti pembelian lain yang diharamkan dalam Islam. Sekiranya kad kredit ni digunakan untuk tujuan tersebut, ianya akan ditolak dan tidak dibenarkan oleh pengeluar kad itu, iaitu pihak bank. Okay, hal ni secara tidak langsung dia akan menjaga umat Islam daripada melakukan perkara yang haram. La tujadu fawaid. Naw'in min al-fawaid aw tuhimmah ar-riba mahzurah bimujibu al-syariah al-islamiyah. وبالتالي فإن الخدمات التي تقدمها بطاقة الائتمان الإسلامية لا تحتوي على مثل هذه الرسوم. توفر الخدمات المصرفية الإسلامية ببطاقة الائتمان الإسلامية رسوم فقط لخدماتها أي الرسوم الربحة يتم أخذ رسوم الربح من قبل نظام متدرج، مما يعني أنه إذا كانت ترغب في الحصول على معدل الرسوم ربح أقل للرصيد المستحق، فأنت بحاجة إلى التأكيد من إجراء الدفع في الوقت المحدود. وذلك لأنها إذا تأخر سداد للمدفوعات سير مع البنك مع معدل الربح المستحق الدفع. Terusnya, tiada faedah. Sebarang jenis cas atau riba diharamkan di bawah undang-undang Islam. Maka perkhidmatan yang disediakan oleh kad kredit Islam ni tidak mengandungi cas-cas tersebut. Oleh itu, pihak perbankan Islam menyediakan kad kredit Islamik dengan hanya mengenakan bayaran untuk cas perkhidmatan mereka sahaja. Cas tersebut hanya dikenakan sekiranya terdapat jumlah tertunggak yang tidak dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Cas keuntungan ni berapa? Cas keuntungan ni diambil oleh bank dikira setiap hari 13.5% sehingga 18% setahun. Cas tersebut akan dikenakan jika pemegang kad kredit tidak melakukan bayaran dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Cas keuntungan daripada kad kredit Islamik ini juga diambil oleh sistem bertingkat, yang bermaksud jika ingin mendapatkan kadar cas keuntungan yang lebih untuk baki yang tertunggak,
pengguna kad kredit tersebut harus memastikan mereka membuat bayaran tepat pada masanya. Kenapa kena tepat pada masanya? Kerana jika lewat untuk melakukan pembayaran, pihak bank akan menaikkan kadar keuntungan yang perlu dibayar olehnya. Biasanya pembayaran balik bulan minimum ni yang perlu dilakukan adalah sebanyak 5% daripada bilangan kad kredit atau sekurang-kurangnya RM50 bergantung kepada pihak bank. Seterusnya, awarik. ويستندى مفهوم أوارع إلى أساس يشتري فيه المشتري السلعة من البائع على أساس الدافع غير المسدد أو مؤجل. يقدم هذا المفهوم وسيلة للحصول على قرض مع الضمانة أن يتوافق للقرض مع مبدأ الشريعة الإسلامية، كما يستخدم نفس المفهوم لبطاقة الائتمان الإسلامية، حيث يقوم العميل يشرع السلعة من البنك على أساس الربح. Seterusnya adalah tawarruk. Tawarruk ni konsep dia adalah berdasarkan asas di mana pembeli membeli komoditi dari penjual atas dasar pembayaran tertunggak ataupun tertunda. Seterusnya, pembeli tersebut menjual komoditi yang sama kepada pihak ketiga yang di mana pembayarannya dibuat secara tunai dan tidak tertunggak. Konsep ni juga dia menawarkan cara untuk mengambil pinjaman sambil memastikan pinjaman tersebut mematuhi prinsip syariah. Hal ini kenapa mematuhi syariah? Kerana sesuatu aset ni dalam kad kredit Islam ni harus terlibat dalam semua jenis transaksi. Konsep yang sama juga digunakan dalam kad kredit Islam, iaitu di mana seorang pelanggan ni akan membeli komoditi dari bank pada dasar keuntungan. Konsep tawaruk ni maksud dia dalam kad kredit Islam ni adalah pemindahan pemilikan sesuatu aset dari penjual kepada pembeli. Oleh itu, kad kredit di bawah konsep tawaruk ni bermakna bank akan memberikan bantuan kepada pelanggan yang tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk membuat pembelian. Sebagai balasan kepada pihak bank, pelanggan akan membayar kepada bank kerana bantuan yang telah disediakan melalui cara apa? Melalui cara cas keuntungan. Makanya bank hanya mengambil wang di cas ni lah sebagai balasan sahaja kerana telah membantu menyediakan modal kepada pelanggan. Contoh kad kredit Islam yang menggunakan konsep ini di Malaysia adalah kad kredit Platinum Visa dan kad kredit Classic I. Aujara فإنه عادة ما تستخدم خصيصا للرسوم المفروضة مقابل الخدمات. Ujrah ni membawa maksud kepada bayaran. Tapi kebiasaannya ia digunakan secara khusus untuk bayaran dikenakan sebagai pertukaran untuk perkhidmatan. Khususnya يشير المفهوم الشرعي لأجورة الذي تستخدم البنوك الإسلامية إلى دفع رسوم الخدمة مقابل الخدمات المقدمة للعملاء. Konsep syariah ujrah yang digunakan oleh perbankan Islam ni merujuk kepada pembayaran yuran perkhidmatan sebagai pertukaran untuk perkhidmatan yang telah diberikan kepada pelanggan. Kebanyakan kad kredit Islamik di Malaysia menggunakan konsep ini. Macam mana konsep ni? Bila pengguna ni dia menggunakan kad kredit Islamik ni, mereka akan dikenakan yuran perkhidmatan sebagai pertukaran untuk perkhidmatan yang telah diberikan, kiranya semacam upah kepada pihak bank kerana telah membantunya untuk mendapatkan wang.
Okey, seterusnya yashiru al-mafhum asy-syar'i saya tuma farada rusum ala hamali bitaqata al-itman al-islamiyah muqabala al-khadamat wal fawaid wal matiyazat allati taqdimuha al-bunu al-islamiyah wal khadamat al-madrah lil faid kama yatma zalika min qabla qadamat al-masrifiyah al-taqlidiyah. Okey, pemegang kad kredit Islamik akan dikenakan cas bayaran untuk perkhidmatan dan juga faedah keistimewaan yang telah disediakan oleh pihak bank dan tidak dikenakan faedah yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Wang pendahuluan juga boleh didapati di bawah konsep ujrah di mana beberapa bank Islam menawarkannya bersama dengan perkhidmatan kad kredit Islamik. Contoh kad kredit Islamik yang menggunakan cara ini ialah Maybank Ikhwan dan CIMB Mastercard. Ismi Nurzawi Najah binti Ahmad Daud Waraqam Masfufat 279449. Al-Maudu At-Tali huwa Al-Masyakil Wat-Tahdiyat. Ad-Dakhil yusallu ila al-ma'lumat asna al-mu'amalah تتمنى حماية معلومات المستخدم أنه لا يمكن لأي شخص آخر غير مشارك غذاء عادة ما يكون مقدم خدمة الإنترنت مسؤولين ببساطة عن التأكيد من أن معلومات المستخدم آمنت أو لا تعطى لعملائهم ولا يوجد تشريع في ماليزيا ينظم أمن هذا البيانات حتى الآن. Poin yang pertama, penceroboh mengakses maklumat semasa transaksi. Perlindungan maklumat pengguna memastikan bahawa tidak ada orang lain yang tidak terlibat dengan mudah untuk menyerang akaun pengguna tersebut. Penyedia perkhidmatan internet secara amnya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat pengguna selamat atau tidak diberikan kepada pelanggan mereka. Tidak ada undang-undang di Malaysia yang mengatur keselamatan data tersebut sehingga kini. Sarqah Autusidu Al-Haywayat Abru Al-Mawaqi Al-Mazifah ترتكب عملية السطو أو التصيد الإهاتيالي للهواية من قبل المواقع المصرفيات المزيفة من قبل أطراف غير مسؤولة للحصول على تفاصيل المستخدم مثل اسم المستخدم ورقم الحساب لبطاقة الائتمان. يعرف أسلوب الاستخدام لهذا التصيد الإهاتيالي بأنه بسيط للغاية أي كحفالة مدهورة مما يجعل مواقع مزيفا مثل المواقع الأصلية. Poin yang kedua, pencurian atau pancingan data pengenalan diri melalui laman web palsu. Rompakan atau pemalsuan identiti oleh laman web perbankan palsu dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan maklumat pengguna seperti nama pengguna dan nombor akaun untuk kad kredit. Gaya penggunaan untuk pancingan data ini dikenal cukup maju, iaitu sebagai pihak yang ceroboh, mereka melakukan atau membuat laman web palsu seperti yang asli. استخدام بطاقة الائتمان هو محادثة في الإسلام. ما هو القانون الذي يمكن الاستدلال عليه من الفقهاء؟ كما نعلم جميعا يمكن القول أن جميع البنوك والمؤسسات المالية الحديثة تعتمد النظام المصرفي التقليدي الذي يجعل الربا ركيزة.
biwadah an mumarisah ar-riba huwa amala ghairu qanuni kama huwa al-hal fi surah al-Baqarah ayah 275 yuqalullahu anna Allahu qad samaha al-tadawil wa naha riba. Poin ketiga, penggunaan kad kredit menjadi perbualan dalam agama Islam. Apakah hukum yang dapat disimpulkan oleh para fuqaha? Jelas diketahui bahawa amalan riba ialah perbuatan yang haram seperti mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah telah berfirman bahawa Allah telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Sebagaimana yang telah maklum bahawa boleh dikatakan semua bank-bank dan institusi kewangan moden mengamalkan cara sistem perbankan konvensional yang menjadi riba sebagai tunggak utamanya. Sayuwajih al-mustahlikuna masyakil fi al-diyun al-janib as-salbi li istikhdamu al-mustakhdimu lil bataqah wa al-qudrah ala tahmilu at-takalif التي تتجاوز قدرتها المالية الحقيقة. هذا يفتح الباب له لإنفاق أكثر من الأداء الحقيقي. في القيام بذلك ينفق أكثر من راتبه الحقيقي وهو مدين له. وهذا يعين أن جميع هذا الخسائر yujibu an yatakabadaha hamilu al-bataqah. Di samping itu, pengguna akan menghadapi masalah hutang. Keburukan penggunaan kad untuk pengguna di mana pengguna akan timbul dari rasa lebih mampu daripada kewangan mereka untuk berbelanja. Dengan demikian, dia akan membelanjakan lebih banyak daripada gaji sebenarnya dan berhutang kepada pihak bank. Ini bermaksud bahawa semua kerugian ini mesti ditanggung oleh pemegang kad iaitu pengguna. Satawajihu al-wakilah al-masrifiyat musyakalah al-ihatiyali ala al-janib al-akhar satawajihu muassisatu al-a'malu wal-murafiqu qadayah as-saraqah al-mudabarah min qabluha madi bitaqah وهمية غافلين عن التجارة فشل التاجر لضمان أن بطاقة مرور من شأنه أيضا أن يسبب بعض الصعوبة في الحصول على تهمئة مصدر البطاقة. Yang terakhir, agensi-agensi bank juga akan menghadapi masalah penipuan. Institusi perniagaan dan perkhidmatan pula akan menghadapi masalah penipuan yang dilakukan oleh pemegang kad palsu yang tidak dapat disedari oleh pengguna. Kecuaian bagi pengguna untuk waktu yang lama, kad yang laku tersebut akan timbul pelbagai masalah untuk mendapatkan pembayaran dari pengeluar kad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Haziq Aiman bin Fauzi. Al-Yaum ana uridu kisah astikshaf al-akhta wa islahuha bitaqat ala diman. Awalu tahsinu amin muamalat al-mustahdam. Kutlah المعاملات الحادية زيادة الاستخدام التكنولوجي المتقدمة في نظام المصرفي دائما تحذير المستخدمين حول list al-taktiyat. Baiklah, poin pertama saya ialah pihak bank perlu meningkatkan keselamatan transaksi pengguna. Pihak bank perlu menyekat transaksi yang meragukan. Pihak bank boleh detect lah transaksi yang macam pelik, transaksi yang ada pemindah nuang secara banyak-banyak. So, pihak bank perlu menyekat transaksi yang sebegini. Seterusnya,
Pihak bank juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi yang canggih dalam sistem pemakan mereka. Maksudnya sistem ni kena update lah, janganlah guna sistem yang lama ataupun lapuk. Okay. Pihak bank juga perlu sentiasa memberi amaran kepada pengguna mengenai taktik pencuri. Maksudnya pihak bank perlu membuat lebih banyak kempen supaya dapat menyedarkan pengguna bagaimana taktik licik pencuri. Sani insya tatbiqat lil mustahdimin. Min al-sahil ala mustahdimin litanfiz al-muamalat tajanub daiman al-altirar. Al-tatbiqat allati ladaiha mizat amniyat aliyat wa jazzabat amsalat Maybank, Bank Islam, Wahalim Jira bi istimral tahdis al-tatbiqat. Poin kedua saya ialah pihak bank perlu membuat aplikasi untuk pengguna. Okey. Hal ini kerana boleh memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi ataupun sebagainya lah. Hal ini juga mengelakkan pengguna selalu ditipu. Kalau dilihat mengenai beberapa kes, terdapat laman web palsu menyebabkan pengguna mudah tertipu. Kalau tengok sekarang pun ada juga bank yang masih menggunakan laman web dan tak ada menggunakan aplikasi. Sebagai contoh BSN. Aplikasi ini juga perlu mempunyai ciri keselamatan yang tinggi, menarik dan memudahkan. Sebagai contoh Maybank, Bank Islam dan sebagainya. Okay, jika menggunakan aplikasi, mestilah sentiasa diupdate ataupun sentiasa dikemaskini supaya tidak mudah digodam oleh para penggodam. Akhirah yahtaj al-bank ila al-ta'kud min anna hamili al-bitaqat mu'halun wa bi'si'an ma'kulan al-infaq bitahuhu wal qudrah ala tahmil at-takalif yusabib khatar iflas. Al-bank bitakdim wad'i mali lil mustahlik qabla al-muwafaqat ala al-isdaru bitaqat al-la-i'timad. Yahtaju bank aidan ila muwaqabat wa taqdim al-masyurah daiman indama yunfi al-mustahlikun aksar mima yastati'un takimi lahu. Seterusnya ialah ini adalah poin yang paling penting dan yang terakhir, iaitu bank perlu memastikan pemegang kad kredit adalah layak dan berkemampuan. Okey. Pembelanjaan secara melulu dan keterlaluan menyebabkan risiko muflis bagi pemegang kad. Kalau kita tengok muflis ni telah menjadi satu isu, dan kalau ikut data pun banyak pemegang kad telah menjadi muflis. Hal ini adalah disebabkan kelemahan pengurusan kewangan. Jadi, bank haruslah menilai kedudukan kewangan pengguna sebelum meluluskan kad kredit. Bank juga perlu memantau dan memberi nasihat apabila pengguna atau pemegang kad membelanjakan melebihi daripada had. Contoh dia gaji RM5,000 tetapi cara pembelanjaan dia seperti gaji RM8,000 atau RM9,000. So, bank perlu sentiasa memberi nasihat agar tidak menjadi satu masalah ataupun muflis pada masa akan datang. Bahagian last sekali iaitu kesimpulan al-khatimah. Min khalali hadhihi al-munaqashah yamkinu istantaji an bataqati al-i'timani al-islamiyah tunafasita wa qabilah lil maqarina ma'a bitaqati al-i'timani
التقليدية من حيث العمليات وخصائص الأداة ومزاياها لها ملء البطاقات. Daripada pembincangan ini dapat disimpulkan bahawa kad kredit Islam adalah kompetitif dan setanding dengan kad kredit konvensional dari segi operasi, ciri-ciri instrumen dan manfaatnya kepada pemegang kad. Fi al-waqi' hunaka mizati ma'yanati misal adama wujud asri al-riba wal gharar bil idafah ila انخفاض رسوم القادمة مما يجعل بطاقات الائتمان الإسلامية أفضل من بطاقات الائتمان التقليدية. Maksudnya malah terdapat ciri-ciri tertentu seperti tiadanya elemen riba dan gharar di samping caj perkhidmatan yang rendah, menjadikan kad kredit Islam adalah lebih baik daripada kad kredit konvensional. Yatamashi tatbiqa adati bataqah al-i'timani hazihi ma'a mutatlibati asyariyah al-mubaniyah alal fiqh al-a'la limana an-nas min istikhdam bitaqati al-i'timani at-taqlidiyah al-qa'imah ala ansara ar-riba bil idafah ila at-talbiyah ihtiyaja al-mujtami' wa ihtiyajati al-amal al-haliyah. Aplikasi instrumen kad kredit ini adalah selari dengan kehendak syarak berasaskan kepada fiqh aulawiyat untuk mengelak orang ramai menggunakan kad kredit konvensional yang berasaskan elemen riba, di samping untuk memenuhi keperluan masyarakat dan keperluan urus niaga semasa. Syukran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.